Terdapat 3 proses yang dititikberatkan untuk ke arah perpaduan. Pertama sekali adalah proses menyatu padukan di mana penyelesaian defisit sosial dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Seterusnya, proses kesepaduan di mana walaupun keadaan stabil, tetapi masih ada sedikit perbezaan dalam bentuk defisit sosial dalam masyarakat. Proses terakhir adalah proses perpaduan. Ini adalah matlamat yang terakhir yang perlu dicapai, terutamanya negara yang berbilang etnik seperti Malaysia. Bagaimana ungkapan kesatuan berubah kepada perpaduan? Untuk pengetahuan semua negeri terikat dengan pusat yang berbeza seperti Siam dan Belanda sehingga telah disatukan oleh penjajah British. Hal ini bermula apabila penentangan dibuat kerana pembentukan Malayan Union. Selepas itu, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk dan merangkumi semua negeri di Tanah Melayu. Seterusnya, kemerdekaan adalah kunci permulaan kesatuan dalam masyarakat. Bagi memelihara kesatuan yang sedia ada, tapak integrasi di mana masyarakat bertemu dibuat. Di sini mereka akan terlibat secara langsung sesama mereka. Antaranya adalah institusi pilihan raya. Simbol dan struktur kesatuan seperti Yang di-Pertuan Agong, Jalan Long 9 dan sebagainya diperkenalkan. Seterusnya, seperti yang diketahui umum, Malaysia pernah mengalami detik hitam pada 13 Mei 1969 yang telah membawa impak dalam masyarakat dan undang-undang. Di sini berlaku perubahan ungkapan di mana kesatuan berubah kepada perpaduan dalam kepelbagaian. Menurut perspektif sosial, perpaduan dalam kepelbagaian adalah rasa kesatuan yang serentas pemisahan fizikal dan psikologikal. Selain itu, ia juga memberi maksud rumusan tentang bagaimana masyarakat mengurus dan menyusun perbezaan sosial dalam komuniti. Perkara ini penting untuk penyatuan sosial di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akid Azim bin Roswadi akan membentangkan mengenai detik perpaduan dan detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan munculnya perpaduan adalah detik-detik ketika pergaulan di pasar, mengadakan majlis perkahwinan, tempat makan, sokongan dalam sukan, memberi bantuan ketika bencana, menikmati cuti pelbagai perayaan dan sebagainya. Seterusnya pula ialah contoh detik perpaduan dan detik perbezaan yang berlaku dalam negara kita. Yang pertama ialah sukan bola sepak. Hal ini berlaku apabila semua bangsa tanpa mengira kaum sama-sama memenuhi stadium bagi menyokong pasukan masing-masing. Selain itu, perkahwinan juga merupakan detik perpaduan dan detik perbezaan di mana rakyat Malaysia saling memahami antara satu sama lain tanpa mengira agama dan budaya. Seterusnya ialah kesihatan. Tidak kira apa bangsa, klinik dan hospital menjadi tempat rujukan setiap rakyat dalam mendapatkan rawatan. Bukan itu sahaja, makanan juga merupakan detik perpaduan dan perbezaan rakyat Malaysia, di mana semua jenis makanan seperti nasi lemak, roti canai, teh tarik dan sebagainya dimakan oleh setiap bangsa di Malaysia. Seterusnya, kita akan beralih kepada subtopik 4.2 kesepaduan tahap dicapai. Dalam subtopik ini, kita akan belajar 3 perkara, iaitu yang pertama, kesepaduan nasional. Seterusnya, kesepaduan sosial serta defisit sosial dan terakhir sekali, etos sosial. Kesepaduan nasional merujuk kepada keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang berbeza menjadi satu entiti fizikal. Penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Hasilnya, keadaan menjadi aman, stabil, makmur dan sejahtera. Alat utama bagi mewujudkan kesepaduan nasional ini ialah Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Dua perkara ini menjadi tunjang utama dalam penyatuan ini. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosio-budaya, agama, adat lesam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, terdapat beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain.
Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatan makin meningkat apabila berkembangnya media sosial menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan api kemarahan. Masyarakat perlu bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperolehi di internet agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk menggugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Teruskan dengan kepentingan kesepaduan nasional. Yang pertama, dapat mewujudkan komuniti yang bersatu padu demi keharmonian negara. Malaysia tidak asing lagi terkenal dengan keunikannya yang mempunyai pelbagai kaum. Pelbagai kaum yang wujud di Malaysia dianggap unik oleh negara luar kerana kesepaduan yang jitu dapat dilahirkan di negara kita. Manakala kepelbagaian kaum di negara luar memberi impak negatif kepada negara tersebut oleh kerana pergaduhan dan ketidakkesefahaman. Kedua, membina semangat kejiranan dan budaya kerjasama antara kaum. Masyarakat yang bersatu padu pasti menolong individu yang dalam kesusahan. Sebagai contoh, memberi pertolongan kepada keluarga yang ditimpa kemiskinan dengan menyumbangkan bahan asas seperti makanan atau pakaian. Yang ketiga, dapat mengukuhkan keselamatan negara daripada ancaman luar. Kesan kesepaduan nasional yang pertama adalah menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Negara yang aman berpotensi untuk membangun dengan pesat dan mencapai kestabilan ekonomi. Oleh itu, pelabur asing sentiasa mencari negara yang harmoni bagi menjamin pelaburan mereka. Kedua, kepercayaan antara kaum bagi meningkatkan keharmonian negara. Seperti yang kita tahu, peristiwa 13 Mei patut dihindari dan dielakkan kerana peristiwa tersebut merupakan titik hitam bagi sejarah negara kita. Kita patut mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut bagi menjaga nama baik negara kita. Akhir sekali, terhindar daripada ancaman luar yang sentiasa mencari ruang untuk memecah belahkan perpaduan di negara kita. Kesepaduan sosial. Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Terdapat 10 elemen defisit sosial, antaranya etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, gender, politik federal, ruang, bandar dan desa dan yang terakhir, media. Punca daripada defisit sosial dapat dicapahkan kepada 3. Yang pertama, tidak bertanggungjawab. Apabila perpaduan kurang dalam kalangan masyarakat Malaysia, maka ramai rakyat Malaysia akan tidak bertanggungjawab. Yang kedua, tiada persefahaman. Kurangnya persefahaman antara masyarakat dapat menjadi punca kesepaduan dalam masyarakat semakin berkurang. Sebagai contoh, yang boleh dikaitkan daripada isu yang diberikan adalah peristiwa 13 Mei 1969. Akibat ketidakfahaman antara satu sama lain, maka berlakulah kutukan dan penghinaan yang menyebabkan rusuhan dan pembunuhan antara kaum. Dan yang ketiga, kurang pendidikan. Kurang didikan agama daripada ibu bapa juga menjadi satu punca yang menyebabkan anak-anak tidak selamat daripada persekitaran mereka ketika berada di luar pandangan mereka. Disebabkan ini, mereka mudah terpengaruh dengan kawan-kawan mereka dan menyebabkan berlakunya masalah sosial. Jika punca dapat dikenal pasti, maka mesti adanya cara penyelesaian. Pertama, berwaspada. Jangan mudah terpedaya dengan email, mesej dan maklumat yang diterima. Pastikan email, mesej dan maklumat yang diperoleh dari sumber yang sahih.
Kedua, memberi tindakan, menangkap dan memenjarakan mereka yang terbabit dalam aktiviti negatif supaya masyarakat terselamat daripada pengaruh mereka. Kecaknaan dan keprihatinan dari ibu bapa, pendidik serta orang berpengaruh dan masyarakat memainkan peranan yang penting. Ketiga, bertolak ansur. Bertolak ansur antara satu sama lain dapat mengelakkan berlakunya perpecahan antara kaum. Malah, dengan bertolak ansur dapat menambahkan lagi perpaduan antara kaum. Kesimpulannya, banyak isu defisit sosial yang menyebabkan kesepaduan antara kaum semakin berkurang. Tetapi jika kita semua menjaga hak sesama kaum, perkara ini dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan atau rusuhan. Kita seharusnya saling bantu-membantu untuk memastikan kehidupan kita lebih aman dan sejahtera. Seterusnya, etos nasional. Etos dalam Kamus Dewan membawa maksud budaya, bangsa, era dan lain-lain. Berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud karakter. Ia juga daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak dan keyakinan dalam sesuatu perkara. Etos sangat penting dalam pembentukan sesebuah negara kerana ia mampu melahirkan semangat kebersamaan yang kuat, memperkukuhkan jati diri kebangsaan dan ia merupakan satu elemen dinamik yang mampu mengikat masyarakat setempat. Bagi konsep etos pula, banyak tertumpu dalam kalangan ahli falsafah Greek seperti Plutarch yang menekankan konsep etos sebagai bentuk pembangunan diri seseorang individu. Konsep ini berkaitan dengan keterikatan emosi kolektif nasional dan sejarah sosial dikongsi. Keterikatan emosi kolektif nasional mampu membina kesetiaan dan kecintaan terhadap negara mereka, sehingga ia mampu melahirkan semangat patriotism, nasionalisme yang melangkau batas etnik, agama dan wilayah. Selain itu, menerima pasak dan pelantar integrasi dalam perlembagaan dan mendukung tabik urus dan pembangunan yang menjamin kesepaduan, kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Nasta'in Nafa bin Idris. Jadi hari ini saya akan membentangkan ciri-ciri unik yang ada di dalam etos nasional. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan etos, ciri-ciri unik etos nasional tersebut? Maksudnya adalah dengan merujuk kepada konsep etos nasional tersebut, sebanyak 4 dimensi utama telah dibina bagi mengukur tingkat keamatan etos nasional belia Malaysia masa kini. Antara dimensi yang telah dibina adalah, yang pertama adalah nilai, yang kedua perasaan dan semangat, yang ketiga kepercayaan dan keempat adalah identiti. Jadi maksud yang disampaikan pada poin ini adalah, apabila kan kita melihat kepada konsep etos nasional tersebut, dia ni kepentingan dia ni untuk mencipta perpaduan antara kaum. Untuk mencipta perpaduan antara kaum, sebab kita di Malaysia, sebagaimana kita ketahui, kita ni sangat banyak kaum dan berbilang bangsa. Jadi etos nasional ni adalah untuk menyatu padukan kita ni yang berbilang kaum ni menjadi satu padu, tidak ada perbalahan lah, senang cerita. Dan itulah, dan banyak lagi lah kepentingan dia kan. Jadi dia terciptanya etos nasional ni ke atas 4 dimensi. Yang pertama adalah nilai, perasaan dan semangat, ketiga kepercayaan, yang keempat adalah identiti. Apabila kita menerapkan keempat-empat elemen ini, maka akan terrealisasikanlah makna kepada etos nasional tersebut, dan kita akan menjumpailah makna sebenar kemakmuran itu apabila kita menerapkan 4 elemen ini. Yang pertama adalah elemen yang pertama adalah berkenaan dengan nilai. Jadi apa yang nilai ini adalah bermaksud panduan umum untuk membentuk tingkah laku masyarakat. Dia merangkumi 5 elemen. Yang pertama adalah kerjasama, hormat, toleransi, disiplin diri dan demokrasi. Dia elemen ataupun nilai ini sangatlah penting lah. Kita boleh tengoklah dia punya nilai ini bermaksud kita mencipta sesuatu peribadi yang baik pada diri kita. Dia lebih bersifat kepada individu lah. Kita tengok elemen-elemen dia, itu kerjasama, kita menghormati orang lain, toleransi, kita saling tolong-menolong kan, disiplin diri. Contohnya, kita ni apabila kita bergaul dengan seseorang, tak kisahlah kaum kita sendiri ke ataupun kaum orang lain ke, selama mana kita menjaga satu perkataan itu,
kita jaga kelakuan kita, insya-Allah orang lain pun akan menghormati kita sebagaimana kita menghormati orang lain. Jadi itu sangat penting lah. Nilai ni, kita membentuk nilai kita tersendiri lah kan. Itu barulah terbentuknya kemakmuran yang kita ingin kecapi. Jadi yang kedua adalah perasaan dan semangat. Jadi perasaan dan semangat ni adalah perasaan yang merujuk kepada suatu perasaan yang bersifat patriotik, kebangsaan dan cinta akan negara yang telah tertanam ke dalam diri. Contohnya sambutan kemerdekaan. Yang kedua adalah menyokong para atlet negara dalam pejuang perlawanan. Ini juga dapat kita kata salah satu elemen lah yang apabila kita patuh, apabila kita ikut, insya-Allah kita ni akan bersatu padu dan kita akan makmur lah. Contoh ni memang sangat jelas. Kita boleh cakap kan, umpamanya yang terutamanya dalam konsep sukan. Kita tengok kita ni bersatu padu sokong Lee Zijia main badminton, satu padu, satu Malaysia sokong. Ada komen-komen yang baik di situ. Saya pun melihat Malaysia ni bersatu padu lah kan. Itu pun satu yang kita boleh tengok dengan jelas lah. Dia dapat menyatu padukan dan mencipta kemakmuran kepada Malaysia. Yang ketiga adalah elemen kepercayaan. Jadi kepercayaan ni adalah kepercayaan seseorang terhadap unsur kenegaraan. Contohnya kepercayaan masyarakat bahawa mereka berkongsi sejarah yang sama. Ini juga dapat membantulah bila kita saling bertukar, kita saling berkongsi. Sebagaimana sejarah Malaysia ni memang sejarah di Malaysia ni juga sebenarnya dah dapat membantu menyatu padukan. Sebagaimana kita berusaha untuk memerdekakan negara kita ni, kita ni bersatu padu, ada Cina, ada India, ada Melayu, bersatu padu nak merdekakan Malaysia ni. Apabila kita saling berkongsi cerita antara kita ni, dia juga dapat memakmurkan kita lah, salah satu elemen lah. Yang keempat adalah identiti. Identiti adalah identiti yang bersifat kebangsaan yang dikongsi bersama. Contohnya penerimaan jawatan negara, Jalur Gemilang, Lagu Negaraku dan Bahasa Melayu. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apakah itu penyatu paduan? Penyatu paduan ialah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Etnik boleh definisikan sebagai hubungan antara kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Dari segi bahasa, etnik bermaksud kaum ataupun bangsa. Dari segi istilah pula, ianya adalah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Indeks Perpaduan Nasional iaitu IPNAS menyatakan 3 komponen dalam konstruk tahap keetnikan iaitu pertama ialah keetnikan, kedua ialah kemodenan dan ketiga ialah kestabilan. Hubungan sosial lintas etnik. Malaysia mempunyai pelbagai jenis budaya, bangsa dan agama yang menjadikan hubungan sosial etnik di Malaysia agak berbeza. Perbezaan unsur budaya, jarak sosial dan wujud akibat kurang interaksi dan juga enggan membuka dunia sosial kepada masyarakat lain merupakan faktor hubungan sosial yang berlaku di Malaysia. Sekarang saya akan menerangkan 3 alat penyatu paduan yang terdiri daripada tawar-menawar, perundingan dan perantaraan. Alat penyatu paduan yang pertama ialah tawar-menawar. Definisinya ialah saling meminta pengurangan harga dalam tuntutan dan sebagainya. Aspek utama dalam tawar-menawar yang pertama ialah tolak ansur antara dua pihak. Yang kedua ialah tiada unsur paksaan di mana pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual pada harga yang merugikan mereka. Yang terakhir sekali ialah tiada unsur penganiayaan di mana penjual tidak boleh menjual dengan harga yang akan menzalimi pembeli. Perundingan. Perundingan dari Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau hal berunding atau dengan kata nama lain ialah berbincang. Perundingan melibatkan proses dialog di antara 2 atau lebih pihak di mana konflik telah timbul.
Perbincangan atau perundingan ini diadakan bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua-dua pihak walaupun persetujuan tidak tercapai. Perundingan merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian dan sosial masyarakat. Antara bidang sosial yang berunding ialah bidang komersial, perdagangan, perniagaan, buruh, politik dan undang-undang. Walau bagaimanapun, bagi undang-undang, ia menganggap perundingan adalah satu perjanjian untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian di antara kedua-dua pihak yang terlibat dengan perselisihan faham. Oleh itu, perundingan merupakan salah satu alat penyatu paduan untuk mencapai keharmonian negara. Perantaraan berdasarkan kata dasar antara dan memberi definisi iaitu proses, cara, perbuatan menghubungkan orang, negara dan sebagainya yang satu dengan yang lain. Perantaraan juga boleh diartikan sebagai perihal menggunakan jalan, perihal memakai, perihal melalui. Contohnya, paket itu dikirimkan dengan perantaraan kurier, hasil penarikan undian diumumkan dengan perantaraan surat khabar. Perantaraan juga boleh difahamkan sebagai bahasa perantaraan iaitu bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa yang digunakan untuk berhubung antara orang dari negara berlainan yang tidak sama bahasa. Contohnya, pada masa kini, bahasa Perancis dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa perantaraan. Bahasa perantaraan juga memudahkan kita untuk aktiviti melancong ke negara luar seperti Jepun, Korea, Amerika Syarikat dan sebagainya.